Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan tentang aplikasi kaedah fiqh dalam pandemik COVID-19. Sebelum saya memulakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Samsul Aiman bin Samsul Wakamal, DPZ 2020-24880 DPZ 6A. Kepentingan prinsip-prinsip fiqh. Salah satu ciri yang istimewa dalam syariat Islam ialah fleksibel dan sesuai dengan setiap zaman. Syariat Islam tidak jumud atau beku seperti yang difikirkan oleh segelintir manusia. Hukum hakam Islam harus diselaraskan dengan prinsip dan kaedah fiqh bagi menepani permasalahan umat dan peredaran zaman. Ia bukan agama yang bersifat ritual semata-mata, tetapi ia merangkumi persoalan urusan kemasyarakatan seperti kekeluargaan, pendidikan, ekonomi iktisad, perundangan, nizam atau kanun, jihad dan pemerintahan yang mana mesti diurus dengan baik, dengan bijak. Cabaran zaman dengan kemajuan teknologi, sistem ekonomi yang kompleks, urusan manusia yang makin lincah menyebabkan pelbagai permasalahan baharu yang timbul. Oleh itu, para ulama perlu menguasai pelbagai bidang ilmu fiqh dengan lebih meluas untuk memenuhi keperluan umat seperti fiqh berbandingan, fiqh kenegaraan, fiqh ekonomi dan sebagainya. Para ulama mazhab telah banyak membicarakan perkara seperti ini. Di antara mazhab yang begitu luas mengambil kira kaedah fiqh dalam itijahnya ialah mazhab Imam Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Mengaplikasikan kaedah-kaedah fiqh bukan bermakna mengetepikan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sebaliknya, ia bertujukan untuk menguruskan dan memandu urusan agama dan urusan manusia agar diselaraskan dengan keadaan dan masa demi keselamatan umat itu sendiri dan mencapaikan tujuan syariah. Prinsip-prinsip fiqh yang digariskan oleh ulama adalah berdasarkan panduan dan merujuk dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama telah menyelaraskan pelbagai prinsip-prinsip kaedah fiqh yang boleh menjadi panduan umat dalam menebati cabaran semasa dan masa hadapan. Kaedah-kaedah ini diambil dan dirumuskan oleh para ulama Islam bagi tujuan memudahkan rujukan mengetahui hukum hakam persoalan yang baru. Kemajuan zaman dengan pelbagai isu yang sentiasa baru dan berkembang sememangnya memerlukan panduan dan jawapan. Ini bagi membuktikan ajaran Islam adalah anjar dan relevan untuk segala tempat dan masa. Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang merangkumi segala bidang dan aspek hukum. Kesemuanya memiliki sandaran dan rujukan dalil yang diambil daripada sumber hukum syarak yang sah dan diakuti. Dengan merujukkan dan mengaplikasi kaedah-kaedah fiqh ini, pengambilan hukum dan usaha mendapatkan jawapan status hukum syarak lebih mudah dilakukan. Di antara peluhan kaedah yang telah disusunkan dan dirangkumi oleh ulama berikut adalah beberapa kaedah fiqh yang popular dan biasa dipraktikkan serta diaplikasi dalam pengambilan hukum fiqh dan isu-isu semasa. Isu-isu semasa adalah kaedah fiqh berkaitan isu darurat. Isu-isu semasa yang ditimbulkan oleh kesan penyebaran wabak COVID-19 banyak berkaitan dengan persoalan situasi darurat yang mengharuskan suatu hukum. Bagi usaha mencegahkan penularan wabak dan melindungi nyawa, status darurat dan kesukaran yang berlaku dirujukan bagi menentukan hukum hakamnya. Di antara prinsip-prinsip fiqh yang digariskan oleh ulama berkaitan isu ini adalah kaedah darurat mengharuskan sesuatu larangan. Tidak boleh mudaratkan diri dan tidak boleh mudaratkan orang lain. Mudaratkan itu dicegah seberapa yang mampu dan sebagainya. Seterusnya, kaedah fiqh berkaitan manfaat atau maslahat. Adapun berkaitan isu dan status manfaat dan maslahat, terdapat beberapa kaedah fiqh yang boleh diaplikasikan bagi mengambil hukum persoalan semasa. Kesan daripada pandemik COVID-19
seperti setiap perkara yang dinilai mengikut niat dan tujuan, menolak kerosakan lebih utama dan mengambil manfaat. Kerosakan yang sedikit dimaafkan demi untuk mengambil maslahat yang besar dan lain-lain. Itu sahaja dari saya. Rakan saya akan membincangkan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul Shah bin Syawaluddin. Di nombor matriks DPZ 20202573 dari kelas DPZW 6A. Okey, baiklah, seperti anda boleh lihat dekat poster ni, saya akan teruskan dengan salah satu isi yang seperti anda boleh lihat, iaitu kaedah fiqh sebagai rujukan dan panduan dalam jawab isu-isu semasa, iaitu justifikasi penangguhan ibadah haji untuk penduduk luar Mekah dan Madinah. Okey. Sebenarnya dalam apa yang dimaksudkan dalam poster ni, konsep syarak tentang maslahah dan sebagai mengaplikasikan salah satu prinsip fiqh menolak kemudaratan diutamakan dari mengambil kemaslahatan. Ulama di seluruh dunia mengeluarkan fatwa berkaitan kewajipan menunaikan ibadah haji semasa pandemik COVID-19 kan. Sebab yang seperti anda boleh lihat lah dalam poster ni, kan pandemik COVID-19 melanda, jadi melalui hukum fiqh, fatwa mengeluarkan SOP lah, prosedur baru kan. Macam tu. Okey, baik. Sebenarnya ini hukum fiqh ni diambil untuk menolak kemudaratan atau kerosakan kerana syarak lebih mengambil berat terhadap tegaan daripada suruhan kan. Ini ada. Dan diputuskan juga untuk menunaikan haji di saat ancaman pandemik ini adalah tidak wajib. Ini hukum dia lah. Dan kerajaan di seluruh negara, kerajaan di seluruh dunia menangguhkan pengantaran jemaah haji pada tahun tersebut lah, iaitu pada tahun sebelum ni, iaitu 2020 hingga 2021 waktu musim pandemik. Sekarang dia dah ubah kepada musim endemik. Dan kerajaan Malaysia memutuskan bahawa ibadah haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 yang lepas hijrah adalah ditangguhkan sehingga ke tahun hadapan lah. Setelah atau setelah berakhirnya ni lah pandemik COVID-19, dia tunggu masa dah kan ada dia punya turn dia. Tunggu dia punya ni kan, turn. Okey. Dan ibadah haji seperti yang kita tahu merupakan rukun Islam yang kelima yang berkait rapat dengan syarat istita'ah, iaitu berkemampuan menunaikan haji dari aspek kesihatan, keselamatan, keizinan melakukan perjalanan ke tanah suci dan kewangan. Ini semua mengambil kira daripada semua aspek ni lah. Dan kita fatwa menetapkan hukum syarat istita'ah tidak dicapai lah. Maksud tidak memenuhi syarat istita'ah tersebut, iaitu mewajibkan kita menunaikan haji kan, iaitu apa? Kesihatan, daripada segi kesihatan kan. Okey, baik. Kita teruskan pula dengan itu saja untuk kaedah fiqh sebagai rujukan dan panduan dalam jawab isu-isu semasa tadi. Okey, kita teruskan dengan keharusan menggunakan bahan tidak halal dalam proses rawatan dan pengubatan pesakit COVID-19 kan. Okey, isu mengenai kes COVID-19 ni berlaku pada dunia hari ini merupakan satu keadaan darurat dan sekiranya tiada penawar atau vaksinasi yang ditemukan, sekarang dah temulah, dululah. Justeru ketiadaan penawar, yakni yang halal punyalah kan, yang berunsur halal boleh mengancam nyawa pesakit, maka rawatan yang berunsurkan najis tersebutlah kan, kita ambil daripada najis apa-apa, adalah dibenarkan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa kan, selari dengan tuntutan syarak lah, mengikut kaedah fiqh. Kaedah ini sebenarnya sangat membantu bagi pengamal perubatan dalam mempraktikkan amalan perubatan supaya ianya selari dengan tuntutan syarak. Ini sebenarnya sangat membantulah. Okey, baik. Poin yang pertama lah, saya akan menjelaskan poin yang pertama saja. Untuk next point
akan dibicarakan, dijelaskan oleh rakan pembentang saya. Okey. Isi yang pertama. Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang, iaitu al-darurah tubihu al-madurah. Okey. Keadaan darurat ini menjadi sebab diharuskan melakukan sesuatu yang dilarang, sekadar untuk menyelamatkan nyawa saja. Menyelamatkan nyawa saja. Contohnya, ubat yang mengandungi najis diharuskan dalam perubatan dengan syarat dengan dipandukan oleh doktor yang dipercayai dalam urusan agamanya dan juga pakar dalam bidang perubatan. Dia mesti ada dunia expertism lah. Dan yang terakhir, penjelasan yang terakhir, doktor juga hendaklah memastikan tiada ubat atau vaksin yang halal boleh diambil untuk merawat suatu penyakit melainkan dengan perawatan yang berunsurkan najis. Maka keadaan ini dikategorikan sebagai darurah. Justeru pengambilan rawatan dari segi ubat-ubatan, vaksin dan terapi yang berunsurkan najis adalah dibenarkan berdasarkan kaedah ini kan. Sekiranya tiada penawar atau vaksinasi yang cukup dia punya syarat dia kan, pembersihan syarat dia iaitu halal, lagi baik kan, maka dibenarkan mengikut ni lah, ad-darurah tuwihu al-madurah. Okey, itu saja daripada saya. Maaf mengambil masa sikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Husairul Nizam dari Kelas DBZ Dapur Nabi. Nombor meter DBZ 20202462. Saya akan sambung pembentangan kawan saya tadi. Saya akan sambung tentang kaedah fiqh berkaitan prinsip kemudahan dan kesulitan dan Islam kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan semasa. Kaedah fiqh sebagai rujukan dan panduan dalam menjawab isu-isu semasa. Justifikasi penangguhan amalan ibadat seperti solat jemaah, solat Jumaat, solat Aidilfitri dan Aidilfitri. Semuanya ada kaitan apa yang saya sebut. So kita mula daripada kaedah fiqh, prinsip berkaitan prinsip kemudahan dan kesulitan dan Islam. Islam adalah agama yang bercirikan membawa kemudahan dan meringankan kesulitan. Ajaran-ajaran berdasarkan kepada unsur-unsur memudahkan manusia. Konsep ini secara jelas telah dinyatakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan diperincikan dalam kaedah-kaedah hukum fiqh. Di antaranya adalah seperti berikut. Okey, jika sesuatu perkara menjadi sempit, ia sendiri akan menjadi luas. Tidak dapat disangkal bahawa beberapa jenis hukum berubah dengan perubahan semasa. Kesukaran yang bersangatan boleh membawa kepada keringanan. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan jika sesuatu perkara menjadi sempit. Ia sendiri akan menjadi luas. Setiap perkara dinilai mengikut niat dan tujuan. Adat adalah sumber hukum. Apa yang hampir sama dengan sesuatu perkara, maka diambil hukumnya. Kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan semasa pula, kita mulakan dengan, kita akan sentuh dulu dengan pandemik COVID-19 telah mengorbankan jutaan mangsa. So dunia saat ini sedang dilanda pandemik COVID-19 selama 2 tahun yang telah mengorbankan jutaan mangsa. Wabak COVID-19 ni adalah sejenis penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Korang tahulah kan, bila dah kena dekat bila dah sentuh pasal pernafasan manusia ni, boleh jadi apa? Boleh jadi semput, boleh macam ni. Pernafasan tu memang susah nak bernafas, faham tak? Macam kita tengah jogging tu kan, kita duk mengah-mengah, macam tu lah benda tu. Cuma penyakit COVID-19 ni ialah sejenis virus yang boleh membawa boleh bawa maut. Jadi virus dia tu memang apa orang kata, susah nak diubat je. So dia akan serang dia akan serang dekat paru-paru atau penyakit pneumonia. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini dinamakan sebagai penyakit coronavirus pada tahun 2019 atau dikenali sebagai COVID-19 oleh Organisasi Kesihatan Dunia iaitu WHO. Jutaan kes positif dan kematian COVID-19 di seluruh dunia telah direkodkan oleh organisasi pertubuhan ini dan angkanya dijangka akan makin bertambah jika vaksin atau rawatan pencegahan dan pemulihan tidak dilakukan dengan secara segera. Kita tahu dekat Malaysia ni dah memang tekankan pasal vaksin ni. Dah banyak kali dah sampaikan 4-3 dos tu sebab nak elakkan COVID-19 ni. Ada yang dapat vaksin ni, hidup dia rasa okey je. Ada yang Allahuaklam nyawanya tarik. So kita tak tahulah kebaikan vaksin ni okey ke tak. Tapi kebanyakannya siapa yang ambil vaksin ni memang dielakkan kematian oleh COVID-19 ni. Kebanyakannya macam tu, 50-50 lah. Okey, kesan daripada ini telah muncul pelbagai isu dan permasalahan berkaitan usaha dalam menghadapi pandemik ini. Isu-isu baharu dan persoalan yang berkaitan kesan-kesan fizikal dan sosial daripada penyakit baharu ini semakin banyak yang memerlukan jawapan dan atau solusi dari segi hukum agama. So bila terjadinya COVID-19 di seluruh dunia, apatah lagi kita akan tekankan di Malaysia yang mempunyai banyak agama dan bangsa,
memang isunya akan dibangkitkan dengan agama. Macam contoh, umat Islam perlu solat. Umat Islam solat di masjid, safnya rapat-rapat. Tapi bila COVID-19 ni muncul, semuanya dah kena jarak-jarak. And then sampaikan siapa yang tak ada booster, iaitu vaksin, tidak boleh masuk masjid. So perkara ni memang menjadi hukum hakam agama lah. Boleh ke kita solat jarak-jarak? Boleh ke kita solat pakai mask? Terlalu banyak. Boleh ke kita tinggalkan solat tu demi elakkan penyakit? Terlalu banyak isu-isu begini dibangkitkan. Di banyak, contohnya kan, penangguhan solat jemaah dan Jumaat di surau dan masjid termasuk solat Aidilfitri dan Aidiladha. Kita tahu Aidiladha dan Aidilfitri ni ialah sambutan bagi umat Islam, iaitu Aidilfitri ialah selepas kita berperang, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. And selama 2 tahun kerajaan Malaysia telah melarang orang-orang merentas negeri untuk berjumpa dengan keluarga yang tercinta yang terpisah selama beberapa bulan dan beberapa tahun lah. Contohnya siapa yang bekerja. Kita akan terus mula dengan kaedah fiqh sebagai rujukan dan panduan dalam menjawab isu-isu semasa. Terdapat banyak kaedah fiqh yang boleh dipraktikkan dan dirujuk bagi mendapatkan solusi dan jawapan dari pelbagai isu dan persoalan yang timbul. Islam telah menyediakan dalil dan kaedah agama yang boleh dirujuk bagi menjelaskan isu-isu berkaitan perubahan-perubahan yang berkaitan ibadat maupun muamalat. Dalam bidang perubatan juga memerlukan penjelasan berkaitan dan cara rawatan atau penggunaan bahan-bahan yang dilarang oleh syarak. Ia memerlukan jawapan yang benar dan jelas bagi merungkai segala kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Seluruh perincian dan penjelasan isu-isu ini berdasarkan kaedah fiqh adalah seperti berikut. Okey, apa tu? Justifikasi penangguhan amalan ibadat seperti solat berjemaah, solat Jumaat, solat Aidilfitri dan Aidiladha. Bagi tujuan mengurangkan jangkitan COVID-19, umat Islam digalakkan untuk kekal berada di rumah dan tidak keluar kecuali untuk urusan terdesak. Masyarakat juga diarahkan untuk mematuhi segala SOP, iaitu prosedur operasi standard yang ditetapkan dan juga menjalani norma baharu dan kehidupan aktiviti harian. Macam mana nak patuhi SOP tu? Pakai mask ketika keluar, untuk contohnya untuk keluar beli barang, ataupun pergi kerja jika keperluannya bekerja di pejabat atau kilang sebagainya. And sentiasa memakai hand sanitizer untuk elakkan berjangkit dengan COVID-19 ni. Elakkan sentuhan tangan, elakkan di tempat orang ramai, elakkan semua tu lah. Kita tak boleh nak berdekat-dekat dengan orang, tak boleh nak sentuh-sentuh dengan orang, sebab kita tak tahu dia tu pembawa COVID atau tidak. Pandangan mufti sedia menyatakan bahawa haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti virus tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat jemaah maupun solat hari raya. Pandangan lain mengatakan pula solat Jumaat tidak boleh dibatalkan, melainkan di tempat-tempat di mana virus tersebut telah menjadi satu epidemik yang tersebar secara meluas. Syekh Ali Al-Qaradahi berpendapat harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan oleh takut dijangkiti virus tersebut. Keharusan ini perlulah disyaratkan bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukanlah pada sangkaan semata-mata. Segala aktiviti dan protokol yang meliputi kawalan penularan dan jangkitan virus COVID-19 ini dilihat sangat bertepatan dengan konsep maqasid syariah dalam menjaga keselamatan nyawa al-nafs. Tujuan menjaga nyawa dan memelihara keselamatan manusia yang memerlukan satu di antara 5 keperluan utama yang dijaga dan dipelihara oleh syarak. Diseteru dibenarkan meninggalkan atau menangguhkan ibadat sama ada wajib maupun sunat bagi memberi tumpuan dan keutamaan kepada sesuatu yang lebih penting. So kita kena faham apa yang berlaku dekat Malaysia ni adalah untuk elakkan daripada kita berjangkit dan kita merebak COVID-19 ni. So kita kena reda apa yang telah jadi dan kita kena biasakan dalam kehidupan norma baharu ni. Sekian saja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan dengan kawan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang seperti tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah dan rakan sekelas saya. Nama saya Rosita binti Jelin daripada kelas DPZW 6A, bernama matrik DPZ 200251314. Okey, baiklah. Sekarang saya akan teruskan pembentangan berkenaan kaedah fiqh yang kedua dan dapat
diaplikasikan berkaitan dengan perubatan, iaitu kemudaratan itu ditentukan mengikut kadarnya sahaja. Al-darurat tuqaddaru biqadariha. Seperti yang sedia maklum, walaupun keadaan darurat mengharuskan melakukan perkara yang dilarang, akan tetapi kaedah ini tidak bersifat mutlak, kerana ianya hendaklah diukur mengikut kadar dan ukurannya itu untuk menghilangkan darurat sahaja. Pengharusan terhadap perkara yang dilarang syarak hanyalah sekadar untuk melepaskan diri daripada bahaya mati atau kemudaratan yang lain. Akan tetapi, perkara ini bertujuan untuk menjaga maslahah yang paling besar dalam maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Rawatan yang berunsurkan najis harus digunakan untuk merawat pesakit sekadar untuk menghilangkan kemudaratan sahaja. Rawatan ini tidak dibenarkan diberikan kepada pesakit yang lain yang tidak dikategorikan dalam keadaan darurat. Seterusnya, kaedah fiqh yang ketiga dan dapat diaplikasikan berkaitan dengan perubatan, iaitu mudarat itu hendaklah dihilangkan semampu yang mungkin. Al-darar yudfa'u biqadari al-imkan. Kemudaratan itu wajib dihilangkan dengan sedaya upaya, dengan usaha yang efektif dan serius untuk menghilangkan mudarat dan mencegahnya daripada berlaku. Dalam konteks perubatan, ubat-ubatan yang berunsurkan najis merupakan satu masalah yang sangat penting untuk menghilangkan kemudaratan yang dihadapi oleh pesakit sekiranya tidak ada rawatan halal yang lain. Kajian dan penelitian terhadap ubat-ubatan perlulah dijalankan dengan dibantu oleh pakar-pakar perubatan yang berpengalaman dan juga dipercayai dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang menghilangkan kemudaratan. Maka rawatan yang berunsurkan najis ini dibenarkan dalam syarak dengan tujuan untuk perubatan dan tidak ada perawatan yang lain untuk menghilangkan penyakit ini melainkan dengan cara berunsurkan najis. Selain itu, kaedah fiqh yang terakhir dan dapat diaplikasikan berkaitan dengan perubatan, iaitu kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Al-dararu al-ashaddu yuzalu bi al-darar al-kaf. Kaedah ini ialah rawatan yang berunsurkan najis adalah dilarang dalam syarak kerana najis mempunyai keburukan dan kemudaratan kepada manusia. Akan tetapi, kemudaratan ke atas tubuh badan sehingga menyumbang kepada risiko kematian adalah lebih besar sekiranya tidak mengambil rawatan yang berunsurkan najis ini. Maka keadaan dikategorikan sebagai darurat. Kemudaratan yang berlaku disebabkan tidak mengambil rawatan ini adalah lebih diutamakan untuk dicegah daripada kesan sampingan najis itu yang tidak sampai kepada tahap yang boleh mengancam nyawa. Keadaan ini membolehkan sesuatu yang haram menjadi kepada halal.